Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Tujuan Allah menjadikan kita Ramadan adalah untuk kita menghasilkan la'allakum tattaqun. Di hujungnya Allah nak Ramadan ini mendapat kelompok yang muttaqin, hasil daripada madrasah Ramadan. Cuma apa yang kita nak isi dalam Ramadan? Kenapa Allah bagi kita satu kefarduan selama sebulan? Kenapa Allah merakamkan Ramadan itu bulan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Allah jadikan Ramadan ini untuk kita tidak makan dan minum daripada terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari? Kenapa Allah nak memberikan semua latihan ini? Dan Allah buat itu pula adalah pada tiap-tiap tahun, dan latihan ini tidak pernah berhenti hatta yaumal qiyamah, sejak daripada difardukan hingga kan Allah menurunkan ayat di dalam bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Bagaimana Allah sebut kan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nak tunjuk kepada kita bahawa semua perkara itu Allah buat ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Semoga umat Islam ini tidak hidup dalam keadaan tidak berperancangan. Allah nak mendidik kita supaya satu persatu kita ada isti'adah. Kita ada wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sedialah kamu daripada kekuatan. Islam bukan agama yang datang tempel, share dengan orang lain. Islam adalah agama stand alone. Dia tak boleh tumpang siapa-siapa. Dia mesti membinakan diri dia sendiri. Bukan hanya peribadi Muslim, tetapi seluruh sistem ekonominya, sistem akidahnya, sistem muamalatnya, sistem perjuangannya, sistem kehidupannya. Islam tidak boleh tumpang mana-mana orang, sama ada Yahudi, Nasrani. Allah tak izinkan kita menumpang. Allah suruh kita bangunkan sistem ini. Bahkan Allah suruh kita bangunkan hatta dunia kita menggunakan apa yang telah Islam bagi kepada kita. Nak berekonomi mesti menggunakan muamalah Islam. Nak gunakan bank mesti bersih daripada ribawi. Nak menggunakan sistem insurans mesti ambil sistem yang berkaitan dengan Islam, iaitu takaful. Tak ada satu sistem dalam Islam ini yang Allah suruh kita tumpang orang lain. Tapi macam mana Allah nak generate agar sistem ini berjalan? Maka sistem ini dijalankan oleh manusia-manusia Islam. Kalau manusia Islam tidak ditrain, ditarbiyah, mereka datang solat tarawih kerana mereka mendengar satu bacaan, mereka boleh konsisten, mereka boleh solat berjemaah, kemudian ada sikit solat pengisian, memberikan perhatian pada mereka. Bila mereka keluar nanti daripada masjid dan surau, mereka telah bersama mengamali, mempercayai, melaksanakan sistem yang telah Allah Ta'ala bagi. Sebab tu ayat yang saya bacakan mula-mula tadi dalam surah As-Saff ayat keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka untuk setiap umat ini, daripada umat Islam ini, mereka itu susun dengan suatu susunan seumpama satu susunan yang kukuh. Ka'annahum bunyanun marsus, bangunan yang tersusun cantik, tidak ada kesan kepada mereka. Sebab tu saya kata hidup sebagai Muslim adalah susun satu persatu. Kalau bahasa Inggerisnya dipanggil startup.
kita start up satu persatu, kita buat sampai jadi, dan kita tak boleh tunggu untuk menumpang orang lain. Dan paling mustahak, kita tak boleh hanya melenting apabila berlaku sesuatu peristiwa kepada kita. 2-3 hari ini terjadi, 2-3 hari ini ke semalam, jadi pasal 2 pengawal keselamatan pada satu orang dipukul belakang dia kerana dikatakan bahawa mereka dipukul sebab bosnya ugut jangan puasa. Kalau puasa, ku tembak kamu. Katanya diacukan pistol. Dalam report polis tu disebut diacukan pistol, dipukul tengah belakang. Hari ini polis dah buat siasatan dan memang kena tangkap dah. Dari segi kesalahan apa yang dilakukan itu bukan hanya kesalahan menghalang staf dia ataupun pengawal peribadinya puasa, tapi juga kesalahan-kesalahan yang lain turut dapat disabitkan. Maka bangunlah semua orang marah. Tak boleh hina Islam, jangan buat macam tu, ini agama kami, tak patut mereka dilakukan demikian. Ya, kita kena tunjukkan emosi kita, marah kita kerana apa yang terjadi demikian. Tapi percaya tak, kes ini lagi seminggu akan berhenti dan senyap. Kita dah banyak jadi kes. Bila habis saja kes, seminggu saja dia akan hilang. Maka orang hidup macam biasa balik. Tak bangun semula, tak rasa nak excited buat kerja agama. Sebab hilang, sebab marah sudah hilang. Tuan-tuan, kita tak nak jadi umat yang bangun ketika marah dan lembek ketika dipujuk, tuan-tuan. Kita nak jadi umat yang bangun di mana-mana, tuan-tuan. Kalau orang kata ini Islam, kita kena buat Islam sampai jadi. Kalau kita kata ekonomi Islam, kena buat ekonomi Islam sampai jadi. Kalau orang kata ini sistem Islam, kita kena buat sistem ini sampai jadi. Bukan tunggu orang henyak kita, hancurkan kita, musnahkan kita, barulah kita nak bangun kembali. Masa itu dah tak berguna, tuan-tuan. Kita bimbang apabila kita hanya bangun ketika marah, maka selama itulah umat Islam akan terkenal. Bangun ketika mereka diceroboh, biar ketika mereka dalam keadaan aman. Sistem Islam tidak diperkemaskan, bahkan lebih banyak bercakap daripada membuat kerja. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ucapan yang menarik dalam ayat sebelum itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa suka cakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah dosanya bagi siapa yang cakap pandai tapi buat tak reti. Islam dia mesti walk the talk, mesti kena buat apa yang dia cakap, mesti kena laksanakan. Di depan saya ini adalah insan-insan yang sanggup menunggu di rumah Allah kerana nak mendapat rahmat. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hati mereka terikat dengan rumah Allah, bukan terikat hanya beribadah, tapi terikat untuk berjanji untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul, untuk tidak mengkhianati amanah yang Allah beri kepada kita, agar keluar daripada masjid nanti kita laksanakan seluruh amanah tadi. Apa yang Allah amanahkan. Saya pernah jumpa dengan tim yang membuat filem. Saya kata, amanah untuk kamu buat filem yang boleh mengangkat Islam. Kalau tak filem tu obvious cerita pasal Islam pun, tapi membawa nilai-nilai Islam. Bagi mereka yang buat takaful, saya pernah pergi ke takaful ikhlas. Saya kata, jihad bagi kamu, bangunkan sistem takaful agar orang semua boleh guna sistem ni. Dulu masa saya pergi, saya dah lama dengan takaful ikhlas ni, tuan-tuan. Saya pergi, saya tanya, takaful kita ranking ke berapa? Dia pun jawab, takaful ni kami nombor 2 daripada belakang. Kami nombor 2 daripada belakang, Ustaz. Kami tak mau ambil depan-depan. Depan-depan ni bagi orang lain lah. Itu beberapa tahun yang lalu. Baru-baru ni sebelum Ramadan, saya pergi pula program takaful. Saya tanya, sekarang ni takaful berada di tangga ke berapa? Dia jawab, Ustaz, takaful sekarang berada di tangga ke-5 daripada 12 pemain takaful. 12 player takaful, kami duduk tangga ke-5. Saya pun bagi ucapan dan ceramah itu, saya kata, saya doakan lagi 2-3 tahun kita akan menjadi nombor 1. Sebab yang anda buat ni jihad. Mufti pernah datang bagi satu ucapan pada mereka. Mengajar orang membuat takaful adalah fardu kifayah bagi siapa yang bukan terbabit secara langsung. Tetapi kata mufti masa itu, Dr. Zul sebut, bagi kamu yang terlibat, kamu yang buat sistem, kamu yang jadi ejen dan wakil takaful, apabila kamu terbabit, hukumnya fardu ain atas kamu menaikkan takaful, bukan lagi fardu kifayah. Kerja anda bukan hanya cari rezeki, kerja anda adalah fardu ain untuk menaikkan bidang yang Islam suruh. Saya buat ceramah ni bukan fardu kifayah, sudah menjadi fardu ain untuk menyebabkan orang dengar dan orang boleh naik.
Walaupun rasa kadang-kadang marah juga, tazkirah pakat belah balik tuan-tuan. Tapi bukan sinilah, tempat lain tuan-tuan. Nak cerita bahawa inilah yang kita nak supaya kembalikan semula kekuatan kita tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan pun macam saya, tak suka tengok Islam di bawah, tapi nak buat Islam duduk di atas. Percaya tak? Kalau kita tak gerakkan daripada awal, kita bukan minta siap-siap 2-3 tahun Islam terus hebat, tak. Tapi dengan movement yang perlahan-perlahan ni kita buat. Kita merangkak demi rangkakan untuk letakkan balik Islam dalam semua bidang yang aku terlibat. Saya ambil contoh. Ada sini kalau jadi doktor, dia kata, saya doktor ustaz. Berapa klinik tuan ada? Saya ada satu klinik ustaz. Kalau dia ada satu jihad, saya akan banyakkan klinik ustaz agar semua orang boleh guna perkhidmatan Islam dan banyak doktor-doktor lain boleh diselamatkan bekerja di klinik saya. Dia orang tak perlu pergi kerja tempat lain. Saya boleh sediakan kerja pada mereka ustaz dan kami bagi perkhidmatan terbaik agar dengan perkhidmatan itu mereka betul-betul mendapat perkhidmatan sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis. Apa dia? Wa khairukum man yurja khairuhu wa ya'man syarruh. Orang paling baik adalah mereka yang diharapkan kebaikan dia, yang sangat-sangat diharapkan kebaikan dia, dan orang sangat-sangat aman bila dia ada, tidak ada musibah dengan sebab dia ada. Saya jumpa satu doktor tuan-tuan, pergi rumah dia baru ni, dia buka klinik dekat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat dengan Kerinci tuan-tuan. Dia tu duduk di Ulu Kelang, tapi dia hari-hari bawa naik motor. Dia naik motor. Saya ingat dia naik motor besar sebab dia kaya tuan-tuan. Tengok dia naik motor Kapcai. Kata doktor pergi dengan Kapcai sampai ke sana. Ya, kenapa doktor tak buka sini je klinik kat Ulu Kelang ni? Tahu dia jawab apa? Jawapan tu menyebabkan saya rasa, oh hebat orang Islam ni. Cuma cerita ni orang tak highlight. Betul lah, cerita orang Islam hebat jarang di highlight kan. Cerita orang Islam merompak merogus lalu orang highlight kan tuan-tuan. Saya tahu depan saya ni ramai saja kalau baik cerita kat saya, banyak cerita hebat. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia zuhud lebih. Tak apalah cerita dunia, ustaz cerita buat apa kan. Tapi kalau dia cerita, saya boleh bawa cerita tu bagi inspirasi pada orang lain. Kurang-kurangnya mereka yang ada kebersamaan boleh ambil contoh daripada orang berjaya ni. Saya ambil cerita doktor ni, nama Dr. Alwi. Dia ni buka klinik tuan-tuan. Dia kata bila saya tanya kenapa tak buka di Ulu Kelang, dia kata ustaz, masa saya nak buka dulu, sini dah ada klinik. Saya tak nak bila saya buka sini balam rezeki orang Islam lain. Hebat tak hebat anda? Tak nak nanti kalau saya buka sini, kawan tu dah ada customer, saya jadi saingan dengan dia. Tak naklah, dah kawan-kawan buka sini, biarlah dia buka sini. Saya pergi jauh sikit pun tak apa, tapi tempat tu tak ada orang buka lagi. Saya adalah orang pertama yang buka klinik orang Islam di Kerinci. Ustaz tahu tak customer saya siapa? Customer saya adalah cucu kepada atuk dia. Lama tak lama? Lama. Bila baru ni ustaz, saya buat bersalin, nak buat apa-apa sunat, yang datang tu dia kata apa? Ayah saya dulu sunat sinilah doktor. Maknanya ayah dia sunat situ, dia pun sunat situ. Tanda lama dia buka di situ, tanda dia istiqamah. Itu jihad dia dan itu fardu ain untuk dia. Dia tidak berganjak nak menjadikan Islam hebat. Tapi kenapa dia tak jadi hebat? Sebab dia hanya individu, tidak kena dedot di antara orang-orang Islam yang lain. Cuba orang Islam kita kena dedot. Kena dedot tu di mana? Masuk masjid ni lah kita kena dedot. Datang doktor sini, datang engineer sini, datang seorang cikgu sini, datang ahli muzik sini, datang ahli filem sini, masuk ke masjid, lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan bergegas pulang, bertaaruf. Tuan kerja apa? Oh saya ada klinik. Oh ya ke? Saya ada renovation, saya pandai buat renovation. Kalau lah ada nak renovation apa-apa, saya boleh tolong buat. Kita bagi harga ahli masjid. Kenapa masjid dia jadikan tempat hanya penting diri, mari semayang, kemudian balik. Datang semayang, kemudian balik. Datang semayang, kemudian balik. Sampai bila-bila pun kita rasa kita dah buat tanggungjawab menyelesaikan rezeki. Tapi jangan lupa, selain daripada tanggungjawab mencari rezeki, ada tanggungjawab melaksanakan jihad. Semoga kes-kes macam tadi tidak timbul kembali, tuan-tuan. Itulah perjuangan saya. Semoga kes macam tadi tak timbul kembali. Lepas ni kita akan dengar lagi orang Islam tak boleh solat Jumaat kerana bosnya tidak Islam. Lepas ni kita akan dengar lagi orang dipukul kerana berpuasa. Lepas ni kita akan dengar lagi cerita orang-orang Islam diperkatak-katikkan kerana mereka terpaksa tumpang sistem orang lain. Sebab tu tuan-tuan, ambil pengajaran terbesar. Jadi manusia hebat, bangunkan diri tuan-tuan. Boykot tidak mendatangkan manfaat. Dulu kita kempen boykot McDonald, boykot Starbucks, boykot apa saja.
tapi boikot tidak mendatangkan apa-apa. Ganti, dia datang kelebihan besar tuan-tuan. Nak marah budak kerja McDonald? Tak boleh. Pasal itu sumber rezeki mereka. Cuba ada satu syarikat Islam kita, buka company, ada modal, combinekan modal, ambil modal tersebut, buat sampai tahap boleh ganti McDonald. Barulah jadi jihad. Barulah orang tak pergi ke McDonald. Barulah anak Islam kita bekerja di tempat yang betul. Kerja kita besar. Sebab itulah semua tadi itu bernama jihad. Kalau mudah, dah lama orang buat. Sebab payahlah dia bernama jihad di jalan Allah. Wa asa an takrahu syai'a. Tahu, kata Allah, kamu tak suka benda itu, tapi wa huwa khairul lakum. Dia adalah benda yang baik untuk kamu. Mari kita kukuhkan kekuatan kita. Yang sudah buat satu, teruskan buat. Yang belum, i'tiqad, azam untuk buat. Yang sudah berjalan tapi rasa macam lost, hilang harapan, percayalah, saya menyatakan Allah sedang melihat kerja yang anda buat, dan Allah sangat berbangga dengan anda. Jangan lemah semangat, jangan rasa kekok. Yang masih bekerja dengan orang, tak apa, teruskan kerja, tapi tanam pada anak-anak, cukup-cukuplah ayah kerja dengan orang. Kamu sudah kena buat sampai tahap kamu tak boleh menumpang orang dah. Kamu kena bangun di atas kaki sendiri. Ayah tak apa, sebab kami lama, kami dah di situ. Tapi kamu kena buat sesuatu. Tapi kalau kamu boleh kerja dengan orang, cari tempat kerja yang baik. Jangan sampai Islam kamu terhalang kerana bekerja di tempat itu. Ini asas yang kita kena sebut. Barulah keluar pada masjid, Allah iktiraf ibadah kita. Kalau tidak, apa kurang kita dengan orang beragama Hindu? Orang agama Hindu ibadah lagi kuat tuan-tuan. Kita ibadah tak bawa kelapa tuan-tuan. Mereka ibadah bawa kelapa tuan-tuan. Nak kena beli kelapa pecah dulu baru Allah Ta'ala lah. Baru Tuhan mereka terima tuan-tuan. Kita masuk rumah Allah ambil wuduk. Tak ada apa tuan-tuan. Kita hanya mendirikan solat. Tapi jangan kita samakan agama kita dengan agama lain. Agama ini adalah kehidupan. Agama mereka adalah ritual. Kita bukan ritual. Kita adalah kehidupan. Keluar daripada rumah Allah ni masih terikat dengan Allah. Bukan hanya masuk ke rumah Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Keluar, bisnes tak pernah bicara, tak pernah berjuang untuk Allah Ta'ala, tak pernah buat apa untuk Allah. Itu adalah orang yang menipu tuan-tuan. Kelompok itu tak diiktiraf oleh Allah. Tapi saya yakin tuan-tuan di depan saya adalah orang yang menggabungkan dunia dan akhirat. Tidak melangkah jauh untuk melakukan semua itu, insya-Allah. Salah silap terkasar bahasa terlajak bicara, mungkin rasa macam marah pada tuan-tuan. Tak, ini semangat. Kalau hak semangat pun jadi marah, saya tak tahu. Ini keras semangat agar tuan-tuan terus bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kerana bagi saya, bila tuan-tuan tunggu tazkirah, tuan-tuan orang-orang gadak, kata bahasa Arabnya gadak ni orang-orang hebat tuan-tuan, yang sanggup menunggu, yang sanggup nak buat sesuatu walaupun belum boleh buat. Kita ada mulut untuk kita bercakap, kita ada telinga untuk kita dengar, kita ada mata untuk kita perhati. Benda yang boleh Islam naik, insya-Allah kita akan sambut. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Dan di belakang sana tuan-tuan, macam biasalah, bila saya datang Ramadan ni, kita sedang dalam kempen untuk menyiapkan satu aplikasi. Aplikasi kita ni akan mengumpulkan semua para ustaz yang kita rasa ustaz-ustaz ni boleh bagi semangat ke depan. Kita pun tak nak juga ada agamawan yang tarik kita ke belakang. Kita akan buat app ni tuan-tuan, dan kita akan masukkan semua ustaz ini agar para ustaz ini boleh memberi pengisian. Maka anak muda kita yang tak sempat ke masjid, mereka boleh dengar kuliah, menyemangatkan mereka, menggalakkan mereka untuk jadi lebih baik. Bahkan mereka boleh berinteraksi dengan ustaz-ustaz itu kalau mereka perlukan nasihat berkenaan dengan semangat. Sebab saya tahu tuan-tuan tahu nak buat apa, tapi yang selalu down, agama sokong nak aku buat. Ustaz-ustaz ni akan memberikan sokongan kepada anda. Maka downloadlah nanti, insya-Allah bila siap. Kita baru tahap pertama, dalam sesi pertama baru awal nak siapkan, baru awal buat, baru kita sedang kerangka app itu. Insya-Allah lagi 5 bulan 6 bulan app tu siap. Cuma untuk awal ni siapa nak bersama tuan-tuan, tuan-tuan ada tabung di belakang sana untuk saya siapkan app ini. Kenapa ustaz buat app ni? Kenapa tak pakai YouTube saja? Kenapa tak pakai Facebook? Tuan-tuan, Facebook boleh. Ustaz pun ada banyak dalam Facebook, tapi tak fokus. Satu nak cari ustaz tak jumpa, kemudian lintah-lintah. Facebook konsepnya lintah-lintah tuan-tuan. Bila tuan-tuan scroll, tengok-tengok jumpa ustaz. Maka nak dengar-dengar, tengok-tengok hak bawah menarik lagi. Neolofa sedang bercinta dengan Riz. Tuan-tuan dah alih dah. Akan tolak ke bawah tuan-tuan. Kemudian tolak lagi, tengok pula cerita lain. Maka dia tak fokus. Maka agama akan hilang dalam itu. Walaupun banyak benda yang ada dalam Facebook, dalam YouTube kadang-kadang lebih entertainment. Kita nak ajak orang fokus agar bila tengok Islam dapat semangat. Dan paling mustahak tempat app ini untuk anak-anak muda kita yang tak dapat ke masjid kerana kesibukan mereka, boleh engage terus dengan ustaz
kita hantar ke poket mereka, maka sumbangan tuan-tuan akan menyebabkan siap. Siapa nak bersama, ada tabung di belakang sana. Siapa tak buat duit, tuan-tuan boleh scan barcode yang nak tengok apakah sumbangan yang tuan-tuan kena bagi, dan mudah-mudahan yang tuan-tuan bagi itu akan menyebabkan kami terus, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join saya di Ustaz Zul Pandan, Facebook saya, di Telegram saya ustazzul.id. Kalau tuan-tuan nak mendapatkan bahan semangat hari-hari, saya masukkan video di situ, insya-Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.